Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam eksklusif bersama Syahrir Muslim kedua, episod kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe button di bawah. Minggu ini kita bersama satu tetamu yang sangat istimewa. Kebetulan jatuh pada bulan puasa ni. Ni kita bila cerita pasal bulan puasa, kita tak dapat lari juga daripada bercerita tentang juadah-juadah berbuka dan sebagainya. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kanan saya seorang tetamu, seorang ahli perniagaan yang kini semakin mendapat tempat di aplikasi TikTok dengan nasi Pakistan number one-nya. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia, saudara Tuan Azrul Hisham. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa kita. Ya, selamat berpuasa tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, terutama yang suka melayari TikTok akan perasan lah. Salam 14 tan. Bila sebut salam 14 tan, inilah orang dia. Pada yang belum pernah melihat Tuan Azrul kita, hari ini, malam ini, kita akan congkil mengenai ketabahan, kesungguhan anak muda ini yang melakukan pelbagai pekerjaan. Tetapi hari ini, beliau bertemu dengan passion yang sejati atau yang sebenar. Sebuah perniagaan makanan yang alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat hebat, mendapat tempat di mana-manalah tempat yang beliau pergi. Jadi untuk tidak membuang masa Tuan Azrul Hisham. Ya, betul. Mungkin soalan pertama, macam mana boleh terlibat dengan nasi Pakistan lamb, apa dia panggil? Lamb shank nombor 1 Batu Pahat. Yes, silakan. Dia ceritanya agak panjang macam mana. Tak apa, no problem. Kita memang seronok ni nak dengar ni. Cerita dia berlaku pada 10 Ramadan yang terakhir. Ramadan juga. 10 Ramadan yang terakhir. Tahun macam 2017. Okey, 2017 waktu tu saya makan nasi ni dekat rumah Ustaz Rozan, nama dia, dekat Aitam. Jadi selepas kita melakukan Qiyam Ramadan tu, jadi saya pergi ke rumah dia, isteri dia jamu kita dengan nasi ni. Waktu tu saya pun makan nasi tu, saya tengok nasi ni panas tau. Saya tengok, jarang-jarang kalau orang Melayu nak masak nasi yang susah macam ni kan. Jadi saya tanya Ustaz tu, Ustaz ni nasi apa? Dia cakap ni nasi palau. Palau. Jadi P-A-O-L-A-O. Lebih kurang macam itulah. Jadi saya makan, saya cakap ini barang boleh jual ni. Saya cakap macam itu. Lepas tu saya balik rumah, saya tanya dia, Ustaz macam mana masak ni? Dia pun bagi tahu saya, senang je. Saya masak tak jadi tau. Tak jadi. Saya beranggapan macam, aku kena cuba ni. Saya masak-masak tak jadi. Lama-lama saya cuba hampir-hampir jadi, lepas tu saya tinggalkan. Sebelum PKP dalam tahun 2018 saya cuba lagi. Cuba lagi. Semakin boleh lah. Waktu PKP saya praktis dan kawan saya bagi tahu, kau cubalah main TikTok dekat situ. Tapi jadi buat untuk diri sendiri? Buat untuk diri sendiri. Masa tu apa pekerjaan Tuan Azrul? Jual kereta. Jual kereta. Okey. Masa tu jual kereta. Bila saya nampak, jual kereta makin susah je sekarang kan. Rupanya Allah nak bagi rezeki yang lebih baik. Jadi saya masih jual kereta lagi, tapi saya selalu masak-masak bagi orang. Nasi tu, masak-masak bagi orang. Masa kita jual kereta ada untung sikit, masak-masak bagi orang. Sampai satu tahap tu, saya dah semakin boleh. Daripada 5 kilo, saya akan upgrade 10, 20 sampai 30 kilo. Paling banyak waktu tu. Saya masak. Saya nak tengok jadi ke tak jadi. Sampai ada orang cakap dengan saya, kau bodoh lah masak penat-penat macam ni, kau nak bagi orang, kau ada untung pun. Tapi saya cakap dalam hati, satu hati tu dia cakap apa tau? Satu hari Allah mesti balas. Ni yang kata bagi orang ni bagi kat siapa? Bagi kat orang. Nanti saya masuk kat Facebook, masuk dekat TikTok kan. Dia orang tahulah. Bagi rasa je? Tak bagi. Bagi. Lepas tu orang, saya masak kat surau kan. Bagi orang surau, bagi jiran apa semua saya bagi. Jadi dekat situ saya cuba. Lepas tu saya bila saya makan, tak jadi lah nasi aku. Tapi saya bagi juga kan orang kan. Lama. Saya buat, kawan saya cakap apa, kau mainlah TikTok. Jadi satu hari tu saya bancuh Melo Ais. Main TikTok. Saya tengok, view dia macam gini TikTok ni. Makin hari makin bagus. Semua orang dah kenal saya disebabkan buat air Milo tu. Buat air Milo je? Starting daripada tu. Buat air Milo tu, view dia banyak juta. Milo apa yang tuan buat sampai ramai orang saya pun tak tahu. Padahal Milo tu orang lain dah buat. Tapi rezeki saya. Ada dekat dalam YouTube. Video tu. Jadi bila saya tengok pula, TikTok ni dia berbeza dengan Facebook. Dia membuatkan kita boleh jadi popular dan barangan kita senang jual. Lepas tu saya tengok ramai orang-orang Melayu, makcik ke pakcik, biasa orang-orang yang dah berumur sikit lah. Ada yang mesej saya dan membebel dengan saya ni macam saya ni anak dia.
Dia bagi saya semangat supaya saya, Azrul, kau jangan takut. Sekarang dah boleh buka kedai. Dia cakap saya macam itu. Saya tak berani lagi. Macam-macam orang saya pergi tanya. Sedangkan masa tu masih buat bisnes kereta lagi. Masih buat bisnes kereta lagi. Jadi saya pun kira. Saya tanya pendapat orang. Saya masuk live orang semua. Jadi orang cakap, saya ingat lagi ayat satu abang dekat Melaka tu. Dia cakap apa tau? Jangan tunggu sempurna baru nak mencuba. Dia cakap macam itu tu. Saya cakap betul juga. Dia cakap buka dulu nanti belajar. Dia cakap macam itu. Jadi saya pun kira duit saya ada 60,000. Saya pun beli. Tinggal 6,000. Saya cakap, ini kalau tak jadi jatuh miskin kali ketiga. Saya cakap macam itu. Start macam tu. Saya fikirkan konten, fikirkan macam mana saya nak concentrate buat benda ni. Tapi Alhamdulillah, makin lama semakin maju. Sampailah saya ke tahap ni. Saya tak terfikir pun saya akan jual lem sheng. Lem sheng ada lagi satu cerita pula. Cerita lain. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, nasi palau. Nasi palau. Apa beza nasi palau dengan nasi biryani ni? Kadang kita confuse. Nasi palau, nasi biryani, nasi Arab sama ke apa dia? Betul. Kalau nasi Pakistan ni, kita panggil nasi Pakistan. Nasi Pakistan ni dia menggunakan teknik yang menumis tau. Dia tak menggunakan teknik merebus. Jadi dia tak ada color-color yang macam oren, kuning semua tak ada. Dia color dia macam color coklat macam itu. Kalau tuan perasan dah. Nasi biryani kita menggunakan teknik merebus. Rebus dah sampai ke biji limau, masuk ke periuk yang lain pula. Kalau nasi Arab ni saya tak berapa pandai. Dua nasi je yang saya cekap lah buat masa ni. Dia rasa dia pula macam mana? Rasa dia lebih kurang macam nasi minyak ke? Tak. Rasa dia susah nak cakap rasa dia macam. Tapi dia berbeza dengan nasi biryani. Sebab nasi biryani ada bau-bau macam air mawar. Yang ini saya dah melayukan dia. Saya letak butter. Pada asalnya tak ada butter. Tapi saya masak pakai air kambing. Untuk nasi lem sheng tu saya masak pakai air kambing. Air rebusan lem sheng tu saya tukar pergi jadikan dia tu untuk masak nasi. Tapi resipi ni pada awal tu saya cuba sampai sekarang saya kekalkan. Dah itu saja. Yang tadi kita berbalik tadi tu meniaga kereta. Dia punya saat macam mana ketikanya yang Tuan Nazrul merasakan sebab time untuk saya buat satu benda baru. Daripada menjual kereta, jauh beza ni. Jual kereta dengan jual nasi ni. Adakah family sebelum ni pun ada terlibat perniagaan restoran ke apa? Family saya memang tak ada pun terlibat. Saya memang dulu ada pernah kedai makan. Tapi pernah ada. Dulu kat Singapura pun saya kerja bahagian masak-masak ni. Tapi masak secara besar ni memang saya tak pandai. Memang tak pandai. Semuanya saya belajar daripada YouTube, Facebook dan bertanya orang sikit-sikit. Yang buat nasi ni? Buat nasi ni. Selebihnya main hentam dulu. Jadi buka kedai di Batu Pahat? Batu Pahat. Bila buka kedai tu maknanya tutuplah bisnes kita? Belum tutup lagi. Sebab saya dalam keadaan ragu. Yang ini kalau aku bikin tak jadi, aku tutup, masak. Saya tak nak macam itu kan. Jadi saya pun buat kedai kita saya biarkan. Saya suruh kawan saya jaga. Lama-lama saya cakap, ni dah boleh lah ni. Saya pun buat satu video mengatakan kedai kereta saya tutup. Dah semua tutup. Itulah kedai kereta tu. Banyak juga sejarah kan. Tapi nak buat macam mana saya dah tak boleh handle dua tempat. Masa macam ni. Masa buka tu memang orang dah tahu lah nasi Pakistan. Orang dah tahu daripada TikTok. Ada yang datang semua support daripada TikTok. Masa tu saya dalam keadaan yang saya ingatkan bila saya dah masak dekat surau, saya akan boleh masak dalam keadaan yang cekap juga dekat kedai. Rupanya tak boleh. Pembelajaran yang baru akan muncul lagi dalam kedai. Yang mana bila orang datang terlalu ramai, kita masak tak sedap, masak dengan cara yang susah lah senang cakap. Jadi saya cepat belajar tau. Saya cakap tak boleh macam ini. Sebab saya nampak orang komen, tak sedap lah, itulah, inilah. Jadi saya cari jalan macam mana saya nak selesaikan benda ni. Alhamdulillah saya selesaikan juga perkara ni. Bila orang dah datang terlalu ramai tau, kedai beratur apa semua. Memang saya rasa kalau kita tak jaga, memang boleh tutup disebabkan viral. Tapi saya yakin sekarang ni, disebabkan viral kita boleh maju. Tapi saya yakin. Ada orang yang takut benda ni. Sebenarnya jangan takut. Bila dah nampak kedai kita viral, kita kena seolah-olah kita berlawan balik dengan tu. Contoh, pinggan tak ada, kita kena beli pinggan. Peralatan tak ada, kita kena beli. Pekerja tak ada, kena tambah. Semua kena doublekan. Maknanya masa mula-mula buka tu, orang putih kata try and error dulu. Try and error. Tak sedap buat. Betul. Adjust. Yang biasa kita masak dekat surau tu pun bila masuk kat kedai jadi lain dah. Sebab kita dalam keadaan takut.
Okey. Takut. Jadi lain. Kita duk buat bagi free kat orang, Lain. lain. Kali ni jual betul. Betul. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti sebentar, kita akan kembali selepas ini. Kita kembali bersama Tuan Azrul Hisham, pengusaha nasi Pakistan number 1 di Batu Pahat ni tuan-tuan dan puan-puan, yang namanya semakin menjadi disebut-sebut dan sedang viral di TikTok. Tadi 15 minit pertama kita bercerita macam mana asalnya seorang peniaga kereta yang berubah membuat restoran sendiri gara-gara pergi makan kat rumah kawan ustaz. Rumah ustaz. Baik. Tadi Tuan Azrul beritahu permulaan tu lebih pada try and error. Betul, try and error. Ada orang komplain tak sedap lah apa semua. Kemudian buat demo ni dah nampak letak tu dah nampak. Betul, dah nampak letak. Daripada nasi Pakistan dah mula pula timbul nasi lemsheng. Lemsheng. Nasi lemsheng lah, macam mana cerita? Lemsheng tu sejarah dia pada hari Khamis tu ada satu abang nama dia Aswadi. Dia ni menjual daging dan lemsheng. Dia cakap dengan saya, Azrul, nak tak beli lemsheng? Dia cakap, aku dah beli ni, tapi orang tu tak nak lah. Dia cakap dengan saya pada hari Khamis tu. Saya pun cakap, siapa nak makan bang lemsheng? Orang Batu Pahat mana makan? Saya cakap macam itu. Lepas tu minggu depan saya jumpa lagi. Lepas tu dia cakap, kau belilah. Saya pun cakap, bolehlah bang, saya tolong abang. Dengan niat tak apalah, saya tolong dia, nanti Allah mudahkan urusan saya. Saya cakap dengan dia, tak apalah bang, kalau tak ada orang nak, nanti saya bagi orang je lah. Saya pun masak, saya bagi masuk dalam TikTok. Sekali dia cakap, orang makan lah lemsheng. Orang makan. Lepas tu daripada 5 kilo saya beli sekotak, 2 kotak, 5 kotak. Dan saya beli 1 tan. Sekarang saya dah main 5 tan, 6 tan, dah semakin banyak. Benda yang memang saya tak pernah sangka pun. Tapi pada awal dulu saya masak lemsheng memang tak sedap. Dan sebab kita tak tahu masak, sebab tak tahu apa ni lemsheng sebenarnya. Dia tak sama macam gearbox sebab dia tebal. Jadi masak dia kena rempah dia kena lain. Sekarang alhamdulillah kita dah jumpa salam 14 tan, dah biasalah dengan benda tu. Dah tahu kita masak. Lemsheng ni dia jadi mahal. Memang mahal kan? Dia boleh mahal. Okey, sebelum kita pergi dengan harga tu, mungkin boleh cerita dengan penonton apa yang dimasukkan lemsheng ni. Kita dah cakap lemsheng. Apa bahagian mana, kaki ke apa kat sini? Lemsheng ni bahagian kaki depan kambing. Dia panggil fosheng. Okey. Kebanyakan lemsheng sekarang ni yang kita pakai adalah fosheng, iaitu belah depan. Belah belakang ni ada juga tapi saya tak pernah masak. Harga memang sekarang ada tinggi sikit dan susah nak dapat sekarang ni. Susah nak dapat. Susah nak dapat. Okey, jadi ni yang dapat selama ni import lah. Betul, daripada Australia. Okay, sekarang ni kita dalam proses nak cek barang kita yang baru sampai ni. Semua sekali barang yang baru sampai. Kali ni kita lebih bijak, lebih pandai. Kita tengok sekarang ni. Sebab jenama opal ni jenama yang paling baik sekali lah. Dan harga sekarang terlalu tinggi. Jadi kita nak cek dulu. Okay, kamera boleh tengok. Yang ni kita buka ni. Okay. Nampaknya saiz baik lah. Okay lah, kita nak dia semua sama. Semua sama. Ada kecil sikit lah. Barang pun tak banyak. Kita ambil semua lah. Harap-harap sampai ke Meru ni cukup lah. Jadi lemsheng kita dah ada. Banyak mana pun insyaAllah dah ada. Tapi kita masih dalam mencari lagi. Yang ini saya nak beli 20 tan sebenarnya. Tapi tak ada. Zaman sekarang ada duit pun belum tentu boleh beli lemsheng. Sabar je lah. Apa kita ambil dulu, mungkin 7 tan kita ambil dulu. Okey. Tak sia-sia hari lagi. Bismillah. Pukul 4 pagi bangun. Alhamdulillah. Rezeki awal pagi dapatlah beli 7 tan secara tunai. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dunia perniagaan perlukan modal dan dia keras. Bertenang, jangan gelabah, terus ke hadapan, insya-Allah. Katakan nasi Pakistan yang Tuan Azrul buat ni, dia punya package. Istilah dia macam mana? Nasi bila kita order tu, nasi kalau dekat kedai kita bagi nasi, limau, sayur, buah oren kan. Dengan salad dia, dengan lemsheng tu. Lemsheng tu yang ala Singapura, saya sempat tengok warna merah merah. Betul. Itu kira resepi macam orang Singapura buat. Dia lebih kurang macam itu. Bila
bila kita dah nampak, mula-mula saya jual sup tulang merah Singapura tu, bila kena dengan lamb shank, rupanya dia tak boleh pakai bahan yang sama. Sebab dia tebal. Jadi kalau kita pakai satu paste je, dia tak boleh meresap ke dalam. Jadi kita kena pakai 2 paste. Dekat situ saya belajar juga. Saya cuba lagi sekali. Saya ubah pula daripada resipi Singapura, saya ubahkan dia. Sekarang alhamdulillah dah jadi sempurna lah, insya-Allah. Ada juga yang gagal, tapi banyak yang sempurna daripada gagal daripada dulu kan. Maknanya kalau saya pergi kedai Tuan Azrul ni, saya mau nasi lamb shank. So kita akan dihidang dengan nasi, limau, lamb shank dan kuah merah tu lah. Kuah merah. Itu portion untuk besar ke portionnya? Biasa lamb shank tu boleh makan 2 orang. Nasi tu pun buat nasi tu seorang. Nasi tu seorang. Tapi lamb shank tu besar lah. Macam tu. I see. Betul. Yang menarik je. Ni saya suka ni. Tuan Azrul dalam konten-konten di TikTok seolah-olah tak kedekut nak share resepi, ajar penonton macam mana cara nak buat apa semua kan. Sebab selalunya tukang-tukang masak ni, pengusaha restoran ni dia agak secretive sikit lah, rahsia lah bab-bab ni. Jadi itu pula macam mana tu? Sebab saya belajar pun daripada tanya orang. Sebenarnya Allah SWT yang tunjukkan saya benda ni, jalan dia macam mana kan. Jadi saya rasa tak pernah sekali pun rugilah kalau saya bagi orang resepi. Sebab saya tengok dalam kejayaan dia orang, contoh macam dapur Mak Kiah kan. Saya bantu dia buat kicap nasi ayam, minyak nasi ayam. Saya tengok dia berjaya, tapi Allah SWT tak pernah kurangkan rezeki saya pun. Tak pernah lagi selama saya jual nasi Pakistan ni, saya rasa duit saya kurang ke, tak ada ke, tak pernah. Jadi saya rasa benda tu tak ada apa-apa kot. Macam itulah. Lebih kurang macam itu. Saya yakin lah, bila kita bantu orang, memang ternyata Allah akan bantu kita balik. Itu yang paling saya rasa terkesan sangat lah. Sebab kadang-kadang dia orang tak ada pengalaman. Macam kita dah pernah ada kerja kat Singapura je, kita tahu nasi ayam ni macam mana. Itu yang kita kongsikan, macam kicap nasi ayam tu kan. Nampak? Dapat view yang banyak. Ramai orang yang dah berniaga dengan kicap tu. Dia orang komen. Alhamdulillah. Saya rasa saya seronok lah buat macam tu. Kongsi ilmu. Kongsi. Tak kisahlah orang kata apa, kalau orang nak tiru ke apa kan. Betul. Tapi air tangan tu lain lah. Air tangan lain. Okay. Macam sekarang pun mana-mana pun ramai dah jual lamb shank merah. Pada awal tu pun saya risau juga. Alamak, macam mana apa semua kan. Tapi saya cakap balik, tak payah risau. Rezeki memang Allah lah bagi macam mana pun. Okey, yang menarik juga ni, sekarang ni untuk menikmati nasi Pakistan Tuan Azrul ni bukan kena pergi Batu Pahat je. Sekarang ni orang Penang boleh merasa, orang Selangor boleh merasa, orang Kedah boleh merasa. Itu pula macam mana pula cerita dia tu? Ada satu kawan ni nama dia Fizo, dia yang ajak saya pergi ke event. Waktu tu pertama sekali saya buat dekat Segamat. Okey. Jadi bila saya tengok event ni, sebab saya tak pernah keluar tau. Event ni lagi bagus lah. Ramai sebenarnya orang nak makan, cuma malas nak ke Batu Pahat. Tapi dengan ada event ni, saya rasa jualan pun bagus, orang pun dapat makan, pengalaman yang baru. Memang seronok sangatlah dengan event ni. Jadi sebab kalau restoran, yelah takkan nak buka restoran satu kat sini tu satu hal pula kan. Tapi memang kira sukalah event ni. Suka event. Dia tentu dia memerlukan tenaga kerja yang ramai. Oh betul. Berapa ramai staff Tuan Azrul? Kalau untuk event tu biasa kita bawa macam 12 orang, 13 orang. Tapi bila event tu dia boleh pergi jauh, nanti bila saya akan update lah kat mana-mana, video pun semua, ada je orang nak kerja. Ada je budak-budak memang datang. ada. Cepat je orang nak kerja. Sekarang ni ramai yang orang minta saya kerja tapi dah penuh. Penuh sangat. Setakat ni dah berapa banyak tempat yang dah pergi? Banyak jugalah. Okey. Belah Pantai Timur dah pergi, Kelantan, Kuantan, Pahang. Tapi yang saya paling suka utara lah. Sebab tu ada Salam 14 Tan di sana. Okey. Itu yang timbul Salam 14 Tan. Betul, apa yang dimasukkan dengan Salam 14 Tan? Yang mana Sungai Petani memecahkan rekod dan ranking pertama dalam Malaysia lah saya rasa. Dalam masa 4 hari kita berjaya menjual 14 tan. 14 tan? 14 tan. Maknanya 14,000 kilo. Kalau sudah koyak, dia kasih you raba. You ingat ni ya. Okey. Sekarang kita gunakan hashtag yang baru, Salam 14 Tan. Salam apa? Salam apa? Salam apa? Salam apa? Salam apa? Salam 14 Tan. Okey. Salam apa?
Salam nasi Pakistan 14 tan. Baik. Salam 14 tan. Start daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Kita berniaga yang kalau 14 tan tu memang sampai pukul 1 pagi. Orang makan lem sheng lagi. Pukul 12 malam. Kita bermula lebih kurang pukul 5 pagi. Hidupkan api, lepas tu pergi sembahyang subuh. Lepas tu kita menjual dalam pukul 8 pagi dah menjual. Orang dah start membeli. Pukul 7 orang dah start beratur. Sampai belum pernah lagi orang beratur satu event. Orang beratur. Satu event orang beratur. Saya tengok macam tu. Saya pun Macam terkejut. mula lah. Betul. Saya pun terkejut. Proses bermasak berapa lama kan? Satu periuk masak 3 jam. Tapi sekali masak kita masak 1 tan. 1 tan masak dia. 1 tan 1 tan sekali masak. Itu pun itu berapa kampik beras tu? tak, lem sheng 1 tan. Lem sheng 1 Lem tan. sheng 1 tan. Itu sebenarnya kalau buka 1 tan tu harga dia puluhan ribu. Belum ada pembeli lagi. Mula-mula saya takut. Okey. Sebab siapa yang nak beli nanti kan? Tapi Allah SWT tu memang maha baik. Dia maha pemberi rezeki. Itulah. Terus habis tau. Boleh kadang-kadang pergi sampai 3 tan satu hari. Tu dia. Memang luar biasa. Luar biasa. Pengalaman yang baru dalam hidup saya. Satu bungkus RM50. Dah 50. Kalau dekat event 55. RM55. Non-stop daripada pagi sampai ke malam. So sekarang ni yang kalau ikut carta tu yang paling tinggi kat mana? Sungai Petani. Sungai Petani. Sungai Petani. Sungai Petani dapat jual berapa banyak? 14 tan. 14 tan. 14 tan. Selama 4 hari. Selama 4 hari. Yang paling Sungai Petani lah semua ranking. Yang kedua Ipoh. Okey. Ipoh 8.3 tan. Selalu event-event ni berapa hari tuan? 3 hari atau 4 hari. 3 hari 4 hari. Betul. Lepas tu balik lah. Lepas tu Ramai-ramai balik lah betul faham. Balik memang lepak betul lah. Penat sangat. Okey. Lepas tu sekarang ni pantang dengar event je. Betul. Tapi saya tengok juga organizer yang macam mana semua okey. boleh pergi. Okey. Itulah tuan. Kalau kita tengok lah harga RM50 tu mungkin nampak macam mahal. Memang. Tapi sambutan tu tinggi tu agaknya kenapa? Nak tahu juga kenapa orang excited nak beli nasi. itu kadang-kadang saya pelik tu. Orang nak mencuba. Ada yang cakap sedap, ada yang kena dengan selera, ada yang tak kena dengan selera, ada. Tapi memang market dia macam itu kan. Sebab kita pakai yang jenis opal, jenis saiz dia besar. Ada yang lem sheng saiz kecil-kecil yang diorang boleh jual murah kan. Tapi mungkin bulan puasa ni dah tak ada lagi saiz tu. Jadi kita jual saiz kecil, mungkin harga dia kecil. Dia tengok pada saiz lah tuan. Kadang-kadang kena jual murah juga sebab saiz kecil. Jenama lem sheng tu lain kan. Alright. Tapi stok masih ada untuk bulan puasa ni? Stok masih ada tapi jenama lain. Jenama lain. Mungkin Banyak ada jenama apa? Jenama daging tu lain. Jenama daging. Thomas lah. Dia kalau kita tengok market ni, banyaklah orang jual nasi. Banyak. Macam tu. Tapi berdasarkan feedback. Pasal bukanlah kita kata nak maksud bakul angkat sendiri. Berdasarkan feedback customer, tuan, apa yang diorang rasa kelebihan yang ada pada nasi Pakistan? Buat masa ni yang saya nampak dia orang cakap nasi makan macam gitu je sedap. Pada awal tu saya masak nasi tu ikut spek-spek memang original Pakistan, tapi sekarang saya dah melayukan dia. Contoh saya taruh butter, saya taruh chicken stock, dia ada rasa wangi, ada rasa sedap, dia tak berminyak. Dia macam itu. Bila kita makan nasi tu ada rasa. Dia orang cakap lah. Tapi saya rasa pun okey juga. Tapi kadang-kadang sebab bukan semua saya masak, bukan semua saya sempat rasa, ada juga yang tak sedap. Itu memang kita akan hadapi. Sebab kita ada pekerja kan. Memang tangan orang lain-lain. Tangan orang lain-lain. Walaupun kita ada standardnya ni. Betul. Yang lain. Tapi masih boleh dikawal lah. Masih boleh dikawal. Berkenaan dengan lem sheng, ada juga yang komplain. Tapi ramai yang mengatakan sedap daripada komplain. Sebab kadang-kadang pun ada pekerja yang cuai. Daripada segi, kadang-kadang ada yang sukatan sama. Tiba-tiba lada pula. Lada tu ada yang dia tak pedas tau. Padahal kita dah sukat sama. Lada tu lain. Bawang pun dia juga. Semua main peranan. Kadang-kadang bila saya tengok dah ramai orang komen tak sedap kan, saya pergi cek memang betul tak sedap. Cek balik, kena lada ni spek ni nak kena lebihkan sikit. Macam itu. Buat masa ni memang saya bekerja lagi lah. Bekerja lagi. Yelah kadang-kadang tu kita sukatan dah betul. Bahan mentah tu pula. Yelah lada ada yang pedas, ada yang tak pedas kan. Betul. Bagaimana Tuan Nazrul menangani kritikan? Orang kata setengah orang ni dia suka puji je. Tapi bila kena kritik ni koyak lah, meloncat lah, melompat lah. Tuan Nazrul macam mana? Kalau saya tengok kalau orang komen yang tak sedap tu sebenarnya
dia bukan komen semata-mata. Memang betul-betul tak sedap. Jadi itu kita kena ambil serius. Jangan kita masak syok sendiri. Kadang-kadang bila orang cakap bang tak sedap lah, tak ada rasa lah. Dulu saya fikirkan benda ni tak betul. Saya fikir dia orang nak dengki ke, nak buat-buat. Tak, sebenarnya bila orang cakap tak sedap tu, dia memang tak sedap. Sebab tak mungkin orang yang dah beli, dah makan, dia cakap bang tak sedap lah. Pada sedap tak sedap tak mungkin. Bila saya rasa memang tak sedap. Pada awal tu terus terang. Kalau orang nampak video ni, dia pun boleh komen nanti. Bang, dulu saya makan tak sedap. Sekarang dah sedap. Memang ada perubahan. Sebab dulu saya pakai satu paste je. Sekarang saya dah pakai 2 paste. Kos memang tinggi lah. Tapi yang saya fikir janji sedap. Dulu saya pakai beras murah. Sekarang saya dah tukar beras mahal. Dulu saya pakai sos murah. Sekarang sos mahal. Jadi rasa dia dah lain. Ada rezeki ni, insyaAllah saya akan bawa untuk tuan. Daripada asal kalau kita boleh kembali semula lah, Tuan Azrul memang bermula sebagai apa? Kita nak tahu juga ni sejarah. Bermula saya ada pernah buka kedai makan, lepas tu tutup. Bila tutup tu saya naik motor, saya jalan dalam keadaan yang sedih lah bila kedai kita tutup kan. Saya nampak iklan-iklan yang besar, saya cerita dalam hati macam gini bila berniaga tak ada duit. Sebab kita tak mampu nak iklan. Tak tahu makanan kita, orang tak tahu, jadi orang tak makan. Lepas tu saya kerja dengan orang, buka kedai lagi, tutup lagi. Time tu lepas tu saya buka kedai tak laku. Nasi ayam saya dulu, lalat pun tak nak makan. Lalat pun tak makan. Masa buka Allah bazar sedih je. Ayam ni berulat. Saya nak buat je kan tau, nak jimat tu, simpan, boleh jual besok sampai berulat. Sebab tak ada orang makan. Tu yang starting saya cakap, bila saya fikir iklan sangat penting. Lepas tu belum ada zaman TikTok lagi. Bila saya maksudnya promosi lah. Promosi tu kurang. Sebab kita tak ada duit, nak masuk TV tak boleh, apa semua tak boleh kan. Lepas tu dengan kita pula tak ada keturunan nak masak apa semua kan. Nak harap orang apa semua. Memang susah waktu tu. Berniaga, nama je berniaga. Tapi nak kadang-kadang gaji RM50, kadang-kadang gaji pun tak ada. Kita nak bayar-bayar tu gaji kita pun dah tak ada. Jadi bila sekarang ni saya tengok dah ada macam-macam media sosial dan platform, memang kita kena gunakan betul-betul. Sekarang ni bila kita boleh daripada contoh TikTok, daripada kita B40 kita boleh keluar daripada situ. InsyaAllah kita boleh keluar. Jadi sekarang saya dah nampak saya konsisten. Konsisten macam mana? Maksud saya lepas meniaga kedai tutup tu, yang nasi ayam tak laku tu sampai lalat pun tu. So pergi ke meniaga. Saya kerja pula, kerja kedai kereta kawan saya. Kerja dengan kedai kereta. Kedai kereta. Saya time tu saya dah tak mau berniaga lagi lah. Dia berniaga makan, tutup lah. Tak mau bikin lagi. Tutup buku lah. Tak nak. Tak nak lagi bikin. Tu saya berniaga kereta pula. Saya tak tahu Allah kenapa aturkan saya ke arah tu tu. Bila saya kerja kedai kereta, lepas tu saya ada duit, saya buka kedai kereta. Bila saya buka kedai kereta, taklah berapa pandai sangat macam biasa. Saya cuba berniaga. Lepas tu jadi. Sampai satu tahap tu seolah-olah macam rezeki kereta dah expired tau. Dia tak boleh bikin lagi. Dia dah tepu dah. Dia tepu. Lepas tu saya cakap, kenapa expired ni? Kenapa tak boleh bikin? Dulu boleh untung, sekarang tak boleh untung. Mana boleh rugi. Itu yang saya beralih kepada masakan tu. Masakan ni pula, benda yang saya tak boleh buat macam periuk besar-besar tu kan. Kenapa boleh saya dah berdetik kat situ. Lama-lama saya cakap, mungkin dah expired rezeki aku ni kat sini. Tu yang saya ubah kembali. Alhamdulillah saya gunakan platform yang betul, insyaAllah. Baru saya nampak hasil dia macam mana. Maknanya, okeylah sekarang ni Tuan Azrul, kita tengok semua anak muda lah. Bila sekali meniaga tak boleh pergi, dah rasa down, dah rasa nak surrender apa semua. Nasihat sikit pada anak-anak muda kita. Tak kisahlah anak muda ke anak tua ke dalam meniaga ni. Apa yang penting yang perlu ada? Macam dulu, secara jujurnya bila kita berniaga waktu tu muda sangat, kita pun tak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu satu. Kita bangun pagi pun semata-mata nak pergi berniaga. Kita tak nak bagi solat subuh. Itu salah satu sebabnya. Ni apa yang terjadi dekat diri saya dulu lah. Bila orang ramai, tak semayang. Bila orang tak ada, time tu baru semayang. Itu kesilapan-kesilapan. Lepas tu yang paling saya rasa terasa sangat, kita tak nak tahu urusan korban tau. Bila kita sebagai seorang berniaga, tak nak tahu urusan korban. Jadi sekarang ni Alhamdulillah saya dah dengar nasihat daripada kawan saya. Saya ikut apa yang diperintahkan, iaitu korban, zakat, sedekah. Allah bantu saya sampai ke tahap ni. Yang mana saya boleh buat konsisten benda ni. Baru saya tahu
Kalau kita bangun pagi, Allah akan menjaga perniagaan kita, rezeki kita dengan diri kita sekali untuk solat subuh. Tapi dulu saya tak buat benda tu. Jadi kat situ gagal dia tu. Kat situ gagal. Sekarang alhamdulillah saya dah cuba jaga benda tu dan Allah SWT memberi saya satu keyakinan tu. Kau jaga, aku bagi lagi banyak. Tu yang saya semangat tu nak buat benda tu. Yang paling penting iaitu pagi ya. Pagi kena bangun. Pagi kena bangun. Tu orang tua-tua kata apa, nak buat apa pagi? Pagi kena bangun. Contoh dekat event saya ada situ pukul 7 pagi. 5 pagi. Kedai lain belum buka, kita dah berniaga pukul 8. Kita dah berniaga. Pagi ya. Lepas tu urusan memang kena pagi. Memang kena pagi. Lepas tu bila masa dulu kita tak tahu, masa berniaga dulu kan. Masa muda lah zaman tu, masa berniaga kedai makan mula-mula dulu, tak ambil tahu hal korban, tak ambil tahu hal sedekah, tak ambil tahu hal zakat, semua buat tak tahu je. Jadi ni satu benda yang sebenarnya siapa pun lah, kalau dia berniaga, you kena ambil tahu benda ni. Jangan tak ambil tahu. Jangan tak ambil tahu. Berat kalau tak ambil tahu. Sebab tu kadang-kadang kita berniaga tak boleh jadi super wow. Kita ke tahap tu je. Kalau dia datang pun sekejap. Kita nak benda tu. Kita nak biar Allah bagi kita lama. Sebab kita nak buat benda ni istiqamah. Nanti kan time senang kita buat, time susah tak nak solat, tak nak zakat zakat lah, tak nak macam tu. Kita nak Allah yang jaga perniagaan kita. Itu. Ada satu video saya tertarik TikTok yang Tuan Azul hasilkan mengenai the power of sedekah. Kuasa bersedekah. Sampai saya tengok Tuan Azul macam tak sangka lah berkat sedekah dengan dapat bisnes macam ni. Boleh explain sikit tak mengenai sedekah tu? Yang mana video yang mana? Ya, tak kisahlah, maknanya kenapa kita mesti bersedekah. Okey. Ramai orang susah sikit nak bersedekah ni. Ini saya ikut nasihat daripada Dr. Khalid Basalamah lah, yang mana kalau kita nak menjadi super wow, kita kena keluarkan sedekah kita jumlah yang kita tak pernah sedekah. Macam itu. Kita minta dengan Allah daripada pagi sampai ke malam macam-macam. Sedekah RM2, dia tak balance. Contoh nak 2 juta. Masuk tabung RM2. Dia tak balance. Jadi yang saya dengar, kita kena bagi jumlah yang kita tak pernah bagi. Hari ni contoh, Azrul tak pernah bagi orang 1,000. Bagi orang 1,000. Dia tak pernah bagi orang 20,000. Bagi orang 20,000. Contoh macam itu. Dulu, saya tengok kawan saya ni, dia suka sedekah tu. Sampai sekarang. Satu hari ni saya nampak kawan saya bagi orang makan 30,000. Bagi orang makan je. Bagi makan saja. Okay, satu masa tu, saya tengok, dahsyat dah dia ni. Dia punya sedekah, kawan saya, semua kawan tak pernah buat lagi. Dia seorang je yang buat. Tapi rezeki dia luar biasa. Saya cakap satu hari mungkin aku boleh buat macam dia lah. Saya cakap macam tu kan. Satu hari saya cuba buat macam dia buat kan. Ternyata Allah bagi lagi banyak. Lagi banyak. Seolah-olah kita berani bagi tau. Dengan jumlah yang besar macam itu kan. Jadi saya nampak kesan sedekah tu luar biasa lah. Luar biasa tuan. Saya nak gambarkan sangat luar biasa. Alhamdulillah sekarang saya dah ikut jejak dia. Yang 14 hari bulan 2 tu pun saya bawa buat jamuan makan dekat besar-besaran dekat surau kan. Sangat berkesan kan. Sangat berkesan. Tapi rugilah kalau orang yang berniaga tak buat benda ni kan. Rugi. Jangan takut. Jangan sedekah takkan buat kita miskin. Betul. Itu memang betul. Tengok pada pendapatan kita lah. Pendapatan kita. Yang paling penting sekali, kita kena tolong adik-beradik dulu lah. Adik-beradik kena paling penting sekali itu. Tolong dulu, bantu dulu diorang semua. InsyaAllah Allah mudahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum di syahr Ramadan. Bulan Ramadan biasanya disoringkan dengan bulan sedekah. Sedekah bermaksud as-sidq. Maksudnya jujur daripada hati, yang mana seseorang itu diberikan harta yang lebih, dia berikan harta yang lebih lalu dengan kejujuran dan keikhlasannya mengeluarkan hartanya untuk sedekahkan, memberikan makan kepada orang-orang yang fakir, dan termasuklah memberikan orang yaitu makanan kepada orang yang berpuasa. Jadi seperti mana dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa ittaqullaha walau bisyittit tamar, yaitu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan sepotong ataupun setengah daripada kurma. Bermaksud bahawasanya sekecil-kecil sedekah adalah setengah kurma. Itu pun Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan pahala yang banyak. Tapi bagaimana kalau kita bersedekah dengan kurma yang satu biji yang sempurna, maka sudah pastilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan dengan adha'afan katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang yang bakhil, yang tidak mau bersedekah, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi, wallahu al-ghani wa antumul fuqara, wa in tatawalla yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum."
Bagaimana Tuan Azrul tengok semangat anak muda sekarang dalam berniaga? Saya tengok sekarang kalau ramai yang berniaga melalui TikTok, ramai yang bagus. Baru sekarang kita tengok kalau kat Batu Pahat je, nasi berani buat gondan. Okay. Bos Ijan, dia perabot kan. Semuanya Masya Allah semuanya. Tapi ada juga yang down. Yang down ada juga tanya saya, bang macam mana? Zaman sekarang ni kita kena berniaga ikut edaran masa. Kena main media sosial. Tapi dia orang tak nak main. Bila suruh main dia orang takut, dia orang malu, dia orang itu, dia orang ini. Itu masalah tu. Jadi kita kena tonjolkan. Macam saya tonjolkan muka saya dekat media sosial. Saya tonjolkan yang saya tahu. Saya nak keluar daripada kehidupan saya yang dulu. Saya cubalah dengan bermacam-macam. Follower penting. Follower penting. Baik tuan-tuan dan puan-puan, diam tak diam dah hampir 45 minit dah kita bersiaran. Untuk bulan puasa ini, bulan puasa ni kita nak tahu di mana kita nak dapat rasa nasi Pakistan Batu Pahat ni. Okay. Alhamdulillah bulan puasa ni insya-Allah kita menjual di PKNS Shah Alam. Oh, PKNS Shah Alam. PKNS Shah Alam. Right. Kita mula daripada puasa yang kedua sampai lebih kurang puasa yang ke-26 insya-Allah. Okey. Tapi apa yang specialnya dekat situ insya-Allah kita akan bagi beras percuma juga. Mungkin dalam 3 puasa lah macam itu. Awal puasa kita akan bagi beras percuma, bubur lambuk percuma, dan saya cuba mi kuah lem sheng tu percuma. Yang itu. Jangan ramai orang nak tunggu tu. Mi kuah lem sheng percuma. Betul. Itu daripada pukul berapa tu? Saya rasa lepas asar. Lepas asar insya-Allah. Bila, Tapi tak tahu juga ni masa KL ni macam mana sebab ni baru pertama kali. Tak tahu lagi awal lagi ke. Okey. Jadi kepada siapa yang teringin nak rasa nasi Pakistan, betul. Nombor 1, jangan lupa datang ke Plaza PKNS betul. Shah Alam. Betul. Okey, sekarang ni kita nak update. Pada hari Jumaat, hari pertama kita mulakan jualan, alhamdulillah. Baru lebih kurang 1 jam 30 minit kita dah berjaya menjual periuk yang ketiga. Tapi jangan risau, insya-Allah kita ada lagi 6 periuk, berbaki lagi 6 periuk. Jadi mungkin hari ini ada salam 6 periuk dan salam 7 periuk. Okey. Jangan risau, lagi 10 minit insya-Allah masak. Dan terima kasih. Okey, bubur lambuk, jadah bubur lambuk kita akan bagi besok. Tapi tak nampak lagi beratur panjang rabak dia. Sebab daripada tadi kita dah cepat sampai sekarang barang pula putus. Jangan risau, kita masak dengan cepat. Lagi 10 minit dah siap. Okey. Lagi satu saya nak bagi tahu, petang ni insya-Allah ada mi kuah lem sheng. Mi kuah lem sheng, dan besok jadual kita ada bubur lambuk percuma. Lokasi kita bersebelahan dengan SACC Mall. Okey, sekarang ni kita periuk yang ketiga lebih kurang 10 minit lagi masak, dan periuk yang keempat, periuk yang kelima, periuk yang keenam dalam masa 2 jam. Saya ingatkan Bazar Ramadan biasa-biasa rupanya sama macam event jugalah. Yang ini boleh salam 20 tan punya ni insya-Allah. Mungkin kata-kata terakhir daripada Tuan Azrul kepada orang di luar sana yang bila dia tengok ni teringinlah nak jadi macam Tuan Azrul, teringinlah nak jadi macam Tuan Azrul. Silakan nasihat. Saya tak ada apa-apa sangat nak nasihat, cuma apa yang saya boleh katakan, rezeki itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertepatan dengan masa. Dulu saya berniaga pun saya tak boleh sampai ke tahap ni. Waktu tu muda. Kemungkinan kalau Allah bagi pada masa tu mungkin saya jadi lagi teruk. Tapi sekarang bila keadaan dalam umur 40, 41 Allah bagi, jadi kita dalam keadaan yang bertenang. Jadi kalaulah masa umur 20 atau 25 atau 30 belum dapat lagi berniaga masa biasa-biasa, sabar dulu. Teruskan dan teruskan istiqamah. InsyaAllah akan sampai. Baik, begitulah tadi tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Waalaikumsalam.